Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Ya, pagi. Okey, baru pukul 8 lebih. Okey. Pastikan dah mandi semua eh. Tak pasti. Okey. Aduh ya. No comment. Okey. Um, Okey, mute eh. Mute. Okey, jadi untuk hari ini kita akan masuk bab barulah. Okey, bab yang kita ada dua bab lagi. Okey, bab yang ke-6 tenaga nuklear. Kita pergi kepada tajuk 6.1. Itu salah tu, bukan 6.0, 6.1 rebutan radioaktif. Cuma cikgu pecah kepada dua lah. Hari ini bahagian yang satu. Okay, next class bahagian yang kedua. Sebab dia mungkin sedikit banyak input, banyak fakta. Jadi terpaksalah kita slow sikit. Jadi kita pergi satu persatu lah nanti. Jadi hari ini bahagian satu, kita akan pergi, kalau buku teks tu sehingga muka surat kita 2 page saja, sehingga muka surat 201. 2 page sahaja. Cuma cikgu detailkan sikit berdasarkan silibus fizik yang lepas, fizik buku teks yang KBSM. Sekarang kamu KSSM. Okay. Jadi cikgu akan detailkan sikit. Jadi sebab tu cikgu pecahkan kepada dua bahagian. Jadi hari ini bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama. Okey, inilah yang ada dalam buku teks. Kita akan ada pengiraan. Okey, pengiraan iaitu melibatkan kalau subtopik ini separuh hayat. Okey, separuh hayat ataupun half life. Okey, yang ini yang biasa sebut radioaktif kan. Contohnya, okey, beberapa tempat Chernobyl contohnya, satu pekan ataupun satu bandar yang mana dulu adalah membekalkan tenaga elektrik, iaitu dia ada satu reaktor nuklear, tetapi berlaku kebocoran, okey, kebocoran radioaktif. Jadi radioaktif tu tersebar satu bandar. Okey, satu bandar. Jadi bila tersebar pada satu bandar, okey, bandar tu dah tercemar. Dan yang kita belajar fizik ni, okey, separuh hayat dia ambil masa yang lama untuk bandar tu betul-betul bersih. Sekarang bandar tu dah kotor dengan kesan radioaktif. Dah tak selamat untuk diduduki. Sebab tu Chernobyl tu dah jadi bandar, orang kata bandar berhantu kan, pekan kosong. Okay, sama juga dekat Jepun, ada juga masa tsunami kan, ada satu reaktor nuklear tu berlaku kebocoran. Kebocoran tu sebab nuklear ni, radioaktif ni dia panas kan. Jadi bila panas dia ada sistem penyejukan. Kalau sistem penyejukan tu rosak, okay, radioaktif tu boleh dia panas, bocor lah, ataupun meletup. Bila berlaku kebocoran, dia terbebas di udara. Bila terbebas di udara, dia ada lingkungan dia. Okay, berapa kilometer berlaku pencemaran. Jadi terpaksa kena kosongkan juga kawasan situ. Dan separuh hayat dia mengambil masa yang lama. Mungkin 1000 tahun baru kawasan situ bersih. Okay, bersih daripada sisa-sisa radioaktif. Okay. Jadi kita akan masuk bab yang ke-6 ni. Okay, fizik nuklear. Fizik nuklear. Untuk silibus yang baru fizik nuklear, kita pecah kepada dua bab. Keradioaktifan. Dulu kita panggil keradioaktifan dalam buku teks yang lama. Jadi keradioaktifan dia gabung semua, okay, dalam satu bab. Untuk kamu KSSM, okay, dia pecahkan kepada dua bab. Jadi kita ini adalah bab yang pertama untuk keradioaktifan. Jadi yang ini adalah fizik nuklear. Dan kalau dekat universiti ya, mungkin fizik nuklear ni satu paper. Okay, satu paper tengoklah berapa unit. Paper 2 unit ke 3 unit ke. Okay, kalau dekat universiti lah nanti.
Okey. Jadi kita tengok bab yang ke-6. Okey, mukadimah dia. Apakah yang dimaksudkan dengan reputan radioaktif? Okey, ini yang kita akan pergi pada subtopik hari ini. Okey, reputan radioaktif. Okey, apakah maksud separuh hayat? Ini kita akan pergi pada bahagian yang kedua. Separuh hayat inilah menyebabkan kesan radioaktif itu diambil masa yang lama untuk hilang. Okey, pencemaran itulah pencemaran radioaktif. Bagaimana siri reputan uranium dapat digunakan untuk menentukan usia batu-batuan dan bumi? Okey, ini adalah kegunaan kegunaan bahan radioaktif boleh menentukan usia usia batu, usia bumi ni berapa ribu tahun, Apakah yang dimaksudkan dengan pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus? Okey. Jadi ini adalah proses untuk menghasilkan tenaga nuklear. Okey, dua proses ni untuk menghasilkan tenaga nuklear. Sama ada contoh yang paling senang iaitu bom atom kan, bom atom yang berlaku yang di Nagasaki dan Hiroshima tu kan. Walaupun bom dia tak besar pun, tetapi impact dia, kesan dia satu bandar yang besar. Okey, satu bandar yang besar. Kalau satu Penang satu Penang hancur dah. Bom tu bukan satu besar dia sebesar rumah. Tak besar pun. Dia macam bom-bom yang lain, tetapi tenaga dia sangat besar dan berterusan. Okey, berterusan. Okey, kemudian apakah hubungan antara tenaga nuklear dengan cacat jisim? Ini kemudianlah. Okey, adakah wajar loji reaktor nuklear dibina di Malaysia? Ini sebenarnya banyak penentangan untuk kita bina reaktor nuklear. Cuma sebab dia keburukan dia tu sangat efek dia jangka masa panjang. Okey, jangka masa panjang itu yang kita tak berani nak buat. Sebab Malaysia ni negara yang kecil kan. Kecuali kalau kita ada satu tempat yang luas, jauh daripada penduduk, bolehlah bina. Sebab reaktor nuklear kalau kita buat, dia boleh menggantikan, menggantikan petroleum, sebab tenaga dia tak habis. Ambil masa yang lama nak habis. Dan kita boleh jana tenaga elektrik menggunakan reaktor nuklear ni. Dan contoh-contoh negara lain dah biasalah dengan reaktor nuklear. Kalau kita dalam kapal contohnya kan, kapal perang contohnya Amerika Syarikat, kapal selam, kapal pengangkut Nimitz tu, kapal pengangkut pesawat, pesawat helikopter perang tu. Kita panggil kapal tu Nimitz. Jadi dia boleh pergi berbulan-bulan dekat lautan tanpa perlu mengisi minyak sebab dia menggunakan reaktor nuklear, menggunakan tenaga nuklear untuk enjin dia. Sama juga kapal selam. Kapal selam pun guna nuklear juga. Tak payah isi minyak. Kita ada dua kapal selam kan. Kita ada dua kapal selam. Kapal selam kita kena guna minyak, diesel. Jadi paling lama rasa sebulan lebih macam tu je boleh duduk dekat laut kan. Jadi kena isi minyak. Tapi kalau Amerika, Rusia, negara-negara yang besar, dia orang dah guna kuasa ataupun tenaga nuklear ni menggantikan minyak. Menggantikan minyak biojisim untuk menjanakan enjin dia. Dia panaskan sebab tenaga nuklear ni hasil dia boleh keluarkan haba, panaskan air, didihkan air, steam. Jadi boleh hidupkan enjin lah. Jadi dia tak payah isi je. Dia cuma perlu jaga saja. Perlu jaga sahaja dari segi penyejukan enjin ataupun reaktor nuklear tu. Kalau tak jaga panas, dia akan over. Panas meletup lah. Dah berlaku juga. Dah ada kematian yang mana kapal selam berlaku kebocoran enjin reaktor nuklear dia. Jadi satu kapal tu mati. Contohnya yang Rusia punya kan mati semua. Sebab tu bahaya jugalah. Tetapi dia ada bahaya dan ada baiknya lah, kebaikan dia kan. Itu cerita pasal tenaga nuklear. Jadi kita ni wajar tak reaktor nuklear dibina di Malaysia? Contoh buat dekat Sungai Petani. Baguslah peluang pekerjaan. Lepas tu jana elektrik. Kita ada benda tu tidak perlu diperbaharui sebab dia kuasa dia separuh hayat dia ambil tempoh yang lama. Jadi boleh menjanakan tenaga elektrik berterusan. Tetapi
Kalau tak jaga betul-betul, okey, bila bocor saja satu bandar kena tutup. Okey, satu bandar kena tutup. Sebab tu kita macam menolaklah untuk reaktor nuklear ni. Okey, reaktor nuklear ni. Efek dia bukan setakat pencemaran. Kalau pergi dekat manusia boleh menyebabkan mutasi sel, okey, menjadi mutasi sel. Okey, sel kita tidak boleh membiak secara normal lah, okey, sel-sel dalam badan kita, sebab tu ada keluar baby cacat apa semua, disebabkan gangguan ataupun kesan daripada radioaktif. Okey, mukadimah. Jadi untuk subtopik ini adalah ada dua, okey. Untuk topik ni ada dua, bab ni ada dua, reputan radioaktif dan tenaga nuklear. Jadi reputan radioaktif sebenarnya dia kena pergi pada pengenalan. Dalam buku teks ni pengenalan dia tak banyak. Okey, tak banyak. Jadi kita pergi pengenalan lagi. Okey, pelakuran nukleus hidrogen berlaku secara semula jadi dalam teras matahari. Ini kita ambil contoh tenaga matahari. Okey, dekat matahari, matahari kan panas kan. Kepanasan dia dapat sampai ke planet kita iaitu planet bumi dan kita dapat rasa haba dia. Itu pun haba tu dah ditapis dengan lapisan ozon. Okey, dah tapis lah. Kita dah tapis dengan lapisan atmosfera dengan lapisan ozon. Tetapi kita boleh rasa lagi bahang tenaga matahari. Walaupun jarak dia beribu kilometer. Okey. Tengok, pelakuran nukleus hidrogen berlaku secara semula jadi dalam teras matahari pada suhu kira-kira 15.6 juta Kelvin. Okey, Kelvin kena tukarlah kepada darjah Celsius. Okey, kena tukar, kena tolak 273. Sama jugalah juta darjah Celsius jugalah. Dan tekanan 250 bilion kali ganda daripada tekanan atmosfera bumi. Okey, atmosfera bumi kita 1 ATM kan, 1 atmosfera. Okey, 1 ATM. Ini 250 bilion kali ganda tekanan dia. Okey, tekanan atmosfera dia. Lebih 560 juta tan hidrogen bercantum menjadi helium dalam masa sesaat. Okey, tenaga nuklear yang dibebaskan dalam tindak balas pelakuran tersebut merupakan sumber tenaga cahaya dan haba bagi matahari dan bintang di angkasa lepas. Okey. Jadi sebenarnya matahari kita tu salah satu bintang dan kita ada banyak bintang. Jadi bintang dia sifat dia macam matahari saja. Okey, dia ada dua tenaga dibebaskan, tenaga haba dan tenaga cahaya tak pernah habis. Sentiasa di-generate. Itu radioaktif dia tak putus-putus. Okey, jadi siapa dapat menguasai menguasai ilmu tenaga nuklear ni, dia dapat menguasai tenaga yang tak akan habis. Okey, yang tak akan habis. Sebab tu kita pernah baca juga, cikgu pun pernah baca, China berjaya membina matahari. Cikgu pun tak tengok macam mana kan membina matahari. Sama juga cerita Spiderman. Spiderman yang lama kan, saintis yang kaki yang ada kaki besi tu kan, dia cuba cipta tenaga. Okey, tenaga yang mana dicipta matahari. Sebab bila dapat cipta matahari ni, dia ada dapat dua tenaga. Tenaga cahaya dengan tenaga haba. Bila tenaga haba, banyak benda boleh guna. Okey, boleh generate engine kan. Jadi, lepas tu tenaga dia tak habis. Tak habis. Jadi, kalau petroleum ni, lama-lama dia akan habis juga. Okey, kini para saintis telah pun berjaya mereka bentuk reaktor. Okey, pelakuran tokamak yang bersaiz kecil di dalam makmal. Tenaga haba yang terhasil melalui tindak balas nuklear iaitu jenis pelakuran, kita akan ada dua jenis proses. Okey, proses tenaga nuklear ni. Okey, salah satu dia pelakuran nuklear yang digunakan untuk menjanakan kuasa elektrik. Okey, menjanakan kuasa elektrik. Tenaga haba. Jadi daripada tenaga haba panaskan air. Bila air panas, menghasilkan steam. Bila hasilkan steam, pusingkan generator. Okey, pusingkan generator. Jadi bila generator berpusing, dapat menghasilkan tenaga elektrik. Jika teknologi sedemikian dapat dikomersialkan, kebergantungan kepada penggunaan sumber bahan api, iaitu biogesim ataupun petroleum, arang batu, dapat diatasi pada masa depan. Contohnya, contohnya proses ni kita letak dalam enjin kereta, enjin motor, tak payah isi minyak. Okey, tak payah isi minyak. Okey, perlu isi air saja. Okey, isi air saja. Tapi air pun jarang-jaranglah kita isi. Okey, jadi
kuasa tu ataupun tenaga tu tak habis. Itu kebaikan dia lah. Tapi ada keburukan. Jadi keburukan itulah efek dia sangat besar sebab tu dia tak dikomersialkan macam itulah. Okay, masih dalam kajian macam mana nak berlaku proses ni dengan lebih selamat. Okay, kepentingan bab ini. Apa kepentingan kita belajar bab ni? Okay, pengetahuan mengenai fizik nuklear membolehkan para jurutera dan saintis mereka bentuk logik reaktor nuklear yang lebih selamat untuk penjanaan tenaga elektrik. Okey. Ni. Jadi untuk yang lebih selamat ni macam mana pun masih ada keburukan dia. Okey. Jadi belum jumpa lagi yang betul-betul selamat. Kalau sistem penyujukan tu rosak, haba tu, tenaga haba tidak dapat dikawal. Bila tak dapat dikawal, berlaku letupan, kebocoran. Itu yang kesan dia sangat besar. Okay, pengetahuan ini juga membolehkan pengendalian sisa logik nuklear dengan cermat dan berkesan bagi mengelakkan pencemaran alam sekitar dan menjamin kesejahteraan ekosistem. Okay. Okay, jap. Okay, jadi kita pergi. Okay, kita pergi kepada subtopik. Mukadimah panjangkan sehingga pukul 9. Okay. Reputan radioaktif. Kita pergi kepada subtopik fokus kita. Okay, fokus kita. Okay, reputan radioaktif merupakan proses nukleus tidak stabil menjadi nukleus yang lebih stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Okay, jadi reputan, proses dia adalah proses nukleus. Nukleus tidak stabil menjadi lebih stabil. Menjadi lebih stabil. Dengan memancarkan proses, bila berlaku proses ni, pada masa sama dia akan memancarkan sinaran radioaktif. Sinaran radioaktif. Proses ini berlaku secara rawat dan spontan. Ini proses yang spontan. Bukan kita cerita pasal proses yang kita buat, iaitu pelakuran. Sekejap lagi kita akan belajarlah selepas ni. Proses yang kita buat sendiri. Kita buat, jadi barulah pada masa sama sinaran radioaktif itu boleh bebas. Ini secara semula jadi ataupun secara rawat ataupun spontan. Jadi tiga sinaran radioaktif yang familiar, yang biasa kita dengar, iaitu alfa, beta dan gamma. Zarah alfa, zarah beta dan sinar gamma. Ini adalah bila berlaku reputan radioaktif, tiga benda ni juga yang mana terbebas juga tenaga, iaitu alfa, beta dan gamma. Dan tiga-tiga ni mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Ciri-ciri yang berbeza. Jadi ini adalah tiga jenis sinaran radioaktif. Alfa, positif, beta negatif, gamma dia neutral. Dia ada tiga. Sebenarnya kamu dah belajar masa tingkatan 3 radioaktif, keradioaktifan, tetapi satu tak silap cikgu satu page saja. Akhir-akhir masa kamu tingkatan 3 tu ada belajar keradioaktifan. Jadi kita akan pergi satu persatu alfa, beta dan gamma. Sebelum kita pergi kepada ni, cikgu nak tunjuk dulu pengenalan ataupun cikgu sambung lagi dalam buku teks tak ada. Cikgu nak tunjuk cikgu nak tunjuk mana PowerPoint. Kita pergi kepada pengenalan, lebih kepada atom dan struktur atom. Kita pergi sedikit pengenalan. Kita tengok kandungan nukleus. Tadi disebut nukleus, proses reputan tu daripada nukleus yang tidak stabil kepada nukleus yang lebih stabil. Jadi kita pergi apa yang dimaksudkan dengan nukleus. Jadi kandungan nukleus ni, jirim, iaitu jirim. Jirim ni dia atom yang memenuhi ruang. Kita ada depan kita ruang kosong. Jadi yang memenuhi ruang adalah jirim. Objek. Objek tu adalah satu jirim yang mana gabungan atom-atom menyebabkan ada ruang tu dipenuhi oleh jirim. Jirim tu adalah terdiri daripada atom-atom yang kecil. Contohnya laptop, komputer. Itu adalah jirim, iaitu gabungan atom-atom. Ini dah belajar sebenarnya dalam sains kan. Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang sangat kecil yang dipanggil atom. Ini kita panggil atom kan. Setiap atom mempunyai teras. Contohnya bumi, kita ada teras bumi.
Okey, tengah-tengah bumi tu kita ada teras. Okey, jadi atom ni dia ada teras yang sangat kecil dan sangat padat dipanggil nukleus. Okey, inilah nukleus kan. Nukleus. Okey, kebanyakan jirim atom terkandung dalam nukleus. Okey, terkandung dalam kebanyakan jisim atom, jisim. Okey, terkandung dalam nukleus. Okey, elektron mengelilingi nukleus dalam orbit dia. Ini contoh. Okey, contoh. Okey, jadi yang berpusing-pusing ni adalah elektron. Okey, elektron. Elektron negatif lah. Okey. Terdapat banyak ruang kosong di dalam suatu atom. Okey, nukleus terdiri daripada proton dan neutron. Dalam ni, okey, dia ada proton dan neutron. Proton yang kita tahu, proton sifat dia adalah positif, charge positif. Okey, elektron negatif. Okey, jadi nukleus terdiri daripada beberapa proton dan neutron. Ni dalam ni lah. Okey, yang dua warna ni kan. Proton dan neutron juga dikenali sebagai nukleon. Okey, istilah-istilah ni nak kena banyak kali buat nota ringkas ke supaya istilah ni kita faham. Okey, ataupun kita dapat takrifkan. Nukleon ni adalah gabungan proton dan neutron. Okey, proton mempunyai satu unit charge positif. Jadi proton sifat dia adalah positif. Yang mana satu proton, satu charge positif. Okey, neutron adalah zarah yang tidak bercas. Dia tak ada charge, neutral. Okey, dengan jisim yang hampir sama dengan proton. Jadi dekat tengah-tengah ni yang ada proton dan neutron ni, jisim dia hampir sama. Okey, maksudnya satu proton, satu neutron, jisim dia hampir sama. Cuma neutron ni dia tak ada charge. Okey, dia neutral. Tetapi proton ni dia positif, elektron negatif. Okey, jadi neutron adalah zarah yang tidak bercas dengan jisim hampir sama. Okey, atom adalah neutral. Jadi atom yang biji atom ni sifat dia neutral. Kenapa neutral? Kerana ia mengandungi bilangan elektron bercas negatif yang sama banyak dengan proton. Maksudnya negatif dengan positif sama banyak. Bila sama banyak, charge bersih. Charge bersih maksudnya kita tolak elektron tambah dengan proton. Bila tambah, kita akan dapat kosong. Contohnya negatif 5 tambah dengan 5. Dapat kosong. Jadi atom tu dia neutral. Okay? Dia tak ada lebih elektron, tak ada lebih proton. Ataupun tak ada lebih positif, tak ada lebih negatif. Okay? Boleh faham setakat tu? Okay? Ini kita pergi detail kepada nukleus. Ataupun kita pergi detail kepada atom. Sebelum kita sambung kepada radioaktif. Okay. Nombor proton. Okay? Nombor proton. Nombor proton. Okay? Nombor proton iaitu Z lah. Okay? Z. Ditakrifkan sebagai bilangan proton dalam nukleus. Okay? Bilangan proton. Okay? Bilangan proton. Bilangan elektron sama dengan proton. Sebab apa? Kan atom adalah neutral. Okay? Jadi kalau satu proton, satu charge positif. Okay? Jadi jumlah bilangan proton, okay, iaitu charge positif dengan elektron dia sama banyaklah untuk satu atom. Okay? Suatu unsur dikenali, okay, dikenal pasti dengan nombor protonnya. Okay, nombor protonnya. Dalam kimia pun ada belajar ni. Sebenarnya dah belajar pun kan. Okay. Okay, kita pergi kepada nombor nukleon, iaitu A. Okay, nukleon ni proton dengan neutron Ini ada ni kat atas ni. Okay, kat atas ni cikgu highlight. Ini adalah okay, nukleon. Okay, nombor nukleon ditakrifkan sebagai jumlah bilangan proton dan neutron. Okay. Jadi bilangan neutron N sama dengan A tolak Z. Jangan pening-pening. Okay, sebenarnya A ni A sama dengan N tambah Z. Tetapi kalau bilangan elektron kita pindahkan sebelah sana A tolak Z lah. Okay, A tolak Z. Okay, seterusnya. Pengenalan seterusnya. Okay, apa itu nukleik? Ini kita sentuh sikit-sikit. Okay, dalam buku teks ni tak ada. Jadi kita sentuh sedikit-sedikit info tambahan. Okay, nukleik ni adalah nukleus suatu atom dengan bilangan proton dan neutron tertentu. Suatu nukleik dirujuk dengan bilangan nukleon. Okay, nombor nukleon. Okay, notasi ni bentuk. Okay, bentuk ataupun simbol. Okay, contoh X ni. X ni adalah simbol kimia dalam suatu unsur. Kan kita ada jadual berkala. Jadi jadual berkala tu ada banyak sikatan-sikatan unsur. Jadi X tu mewakili simbol kimia.
Cuy, contohnya plumbum, helium, dia tak tulis helium. Dia tulis He. Jadi X tu mewakili simbol kimia bagi sesuatu unsur kimia. Okay, unsur kimia. Okay, jadi ini cara penulisan nukleik. Ni nukleik ni kan. Jadi AZ. Dalam kimia memang dah jumpa dah sebenarnya kan. AZ. Jadi A ni adalah nombor nuklear. Okay, nombor nuklear. Yang mana A adalah proton dengan neutron yang tadi. Okay, Z ni adalah nombor proton. Okay, nombor proton. Jadi proton sama banyak dengan elektron. Okay, contohnya proton. Okay, proton 1, 1. Okay, neutron 1, 0. Elektron 0, negatif 1. Okay, contoh. Ini adalah C, iaitu unsur karbon. Okay, karbon. C-A-R-B-O-N. Dia guna simbol dia C sahaja. C. Okay, mewakili unsur karbon. Jadi unsur karbon ni, iaitu nombor proton karbon yang kat bawah proton, iaitu dia ada 6. Nukleus karbon mempunyai 6 proton. Nombor nukleon karbon ialah 12. Nukleon 12. Ni 12. Okay, bilangan nombor neutron dalam nukleus karbon ialah 12 tolak 6. 12 tolak 6. Sebab okay, yang atas ni A kan, nukleon. Nukleon ni terdiri daripada proton dan neutron. Okay, dan bilangan dia sama, lebih kurang sama banyak. Jadi kita tolak saja. Jumlah 12 tolak 6. Okay, kita dapat 6. Ini untuk nombor neutron. Okay, boleh? Boleh setakat ni? Okay, mukadimah saja ni. Okay. Kita pergi kepada isotop. Okay. Isotop adalah atom dengan nombor proton yang sama. Okay, nombor proton yang sama. Maksudnya yang bawah ni sama. Contohnya hidrogen, deuterium, tritium. Okay, 1, 1, 1. Semua sama nombor proton. Tetapi nombor nukleon dia adalah berbeza. Okay, berbeza. Isotop unsur mengandungi jumlah proton yang sama dan bilangan elektron yang sama. Sifat kimia isotop suatu unsur adalah sama. Sifat dia adalah sama. Okay, kenapa sebab sama? Sebab semua isotop ni punyai nombor proton yang sama dan menduduki tempat yang sama dalam jadual berkala. Okay, dalam kimia ada jadual berkala. Okay. Walau bagaimanapun, setiap isotop bagi unsur tersebut mempunyai sifat fizikal yang berbeza kerana jisimnya berbeza. Sesetengah isotop wujud secara semula jadi. Isotop juga boleh dihasilkan secara buatan. Okay, secara buatan gabungan-gabungan elektron, gabungan proton. Okay, reputan. Baru kita pergi kepada reputan radioaktif yang kita pergi tadilah. Okay, keradioaktifan ialah proses pereputan nukleus yang tidak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif untuk menjadi nukleus yang lebih stabil. Proses reputan ni akan menghasilkan tenaga. Jadi bentuk tenaga ni dia kita pecah kepada 3, iaitu memancarkan sinaran radioaktif yang kita ada alfa, beta dan gamma. Okay, proses rawat dengan spontan. Macam mana? Kalau proses rawat, okay, kerana sinaran yang dipancaran tidak berlaku pada selang masa yang sekata dan tidak boleh diramal ia berlaku. Ini rawat. Kalau spontan, tidak dikawal dan berlaku dengan sendiri serta tidak dipengaruhi oleh keadaan fizikal seperti suhu dan tekanan. Okey. Kita pergi kepada perbezaan. Ini perbezaan. Okey, perbezaan. Selepas ni baru kita rujuk pada buku teks pula. Okey, tengok perbezaan di antara 3 jenis pancaran radioaktif. Alfa, simbol dia macam ni. Beta, simbol dia B lah, ni A. Gamma, simbol dia macam ni, macam Y. Okay, macam Y. Okay, macam Y, gamma. Okay, jadi kita tengok 3 jenis tenaga ni. Okay, sinaran radioaktif. Okay, sifat semula jadi, alfa ni, alfa positif, beta negatif, gamma ni dia bebas, neutral. Okay, kita tengok alfa. Alfa ni nukleus helium. Okay, yang namanya nukleus helium 42. Okay, 42 ataupun 2 proton, 2 nukleon. Okay, elektron ni dia kosong, bawah dia ni elektron. Okay, elektron negatif. Ini positif. Okay, proton positif. Jadi alfa dengan beta. Gamma pula adalah radiasi elektromagnet. Okay, elektromagnet. Okay, jisim. Okay, alfa jisim dia 4. Beta jisim dia 1/1840. Okay, 1000.
Lebih kecil. Beta ni lebih kecil daripada alfa. Charge. Kalau yang ni kita ada proton 2. Okay. 2 positif. Charge positif lah. 2 proton, 2 charge positif. Ini negatif. Okay. Kita ada 1 negatif. Okay. Untuk gamma neutral. Dia tak ada positif, tak ada negatif. Dia neutral. Kelajuan. Okay. Alfa perlahan. Laju kelajuan cahaya. Gamma ni kelajuan cahaya. Okay. Contohnya kita cerita pasal radiasi. Okay. Radiasi elektromagnet ni kan kelajuan cahaya. 3 darab 10 kuasa 8. Okay. Kelajuan cahaya. Sangat laju. Okay. Kuasa perayonan. Ini kita akan pergi nanti. Tak sempat hari ni. Okay. Tinggi. Biasa. Ini sangat rendah. Okay. Kuasa penembusan rendah. Okay. Ini hanya boleh dihentikan oleh sehelai kertas saja. Kita ambil kertas, okay, sinar ataupun tenaga tu boleh berhenti. Stop dekat situ saja. Okay. Beta pula mesti aluminium setebal beberapa mm. Biasanya 10 mm ataupun 1 cm. Okay. Ini aluminium. Kalau satu kertas dia boleh bocor lagi. Okay. Boleh bocor lagi tenaga dia ataupun sinaran beta. Tetapi gamma ni yang paling kuat. Okay. Pelambung setebal beberapa sentimeter. Okay. 10 cm, 12 cm. Ataupun dinding konkrit yang tebal. Sebab tu kalau reaktor nuklear dia buat, okay, daripada pelambung aluminium, okay, mesti tebal supaya sinaran tenaga yang terbebas tu tidak terpancar keluar, terbebas di udara. Okey, apakah kesan dia kepada medan magnet dan elektrik? Okey, medan magnet dan elektrik. Medan magnet yang kita tahu dia ada keluar dan masuk kan. Okey, elektrik dia ada positif dengan negatif. Okey, untuk alfa boleh dipesongkan. Okey, boleh dipesongkan. Kenapa? Sebab dia ada charge. Okey, positif. Bila positif dia akan pergi kepada medan charge negatif. Sama juga dengan magnet. Kita guna left hand kan. Beta pula. Beta dia negatif. Boleh dipesongkan juga dengan dua-dua medan ni. Untuk gamma sebab dia sifat dia neutral. Jadi dia tidak memberi kesan. Tidak dapat ditarik oleh medan magnet dengan medan elektrik. Okey, ni tengok. Ini contoh 3 perbezaan. Okey, 3 perbezaan. Okey, setakat ni ada soalan sebelum kita sambung kepada rujukan dalam buku teks. Ada soalan setakat ni? Kelas? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, kita sambung dalam buku teks, kita pergi 3. Okey. 3 perebutan iaitu persamaan bagi 3-3 sinaran. Okey. Okey, kita pergi kepada rebutan alfa. Okey, zarah alfa ialah nukleus helium. Okey, helium maksudnya bila proses daripada nukleus tidak stabil kepada nukleus yang lebih stabil, okey, akan ada satu zarah yang terbebas juga iaitu helium. Nukleus helium yang terbebas terdiri daripada 2 proton dan 2 neutron. 2 neutron. Okay. Dalam rebutan alfa, nukleus yang tidak stabil mengeluarkan satu zarah alfa untuk menjadi nukleus unsur baru yang lebih stabil. Okay. Yang lebih stabil. Jadi, persamaan am bagi rebutan alfa adalah seperti berikut. Contohnya ni satu unsur. Okay. Satu unsur kimia AZ. Okay. Nukleus dengan nombor proton. Jadi, kita tolak 4, tolak 2. Jadi, tolak 4, tolak 2 ni, dia ada satu lagi unsur. Jadi, unsur yang satu lagi ni adalah helium. Yang mana helium ni 42 ni proton dia 2. Okey, ini kita kenali sebagai zarah alfa. Okey, zarah alfa. Kita tengok ini nukleus induk. Okey, nukleus induk yang mana dia tidak stabil. Okey, tidak stabil. Lepas tu berlaku rebutan. Dia pergi, jadi bila proses rebutan tu dia terbebas, dia pecah pada 2 pula. Satu nukleus anak yang lebih stabil, satu lagi zarah alfa. Yang ni zarah alfa iaitu terdiri daripada helium. Okay? Yang mana 42 lah. 42. Nukleus induk mempunyai nombor proton Z dan nombor nukleon A. Okay? AZ yang tadi cikgu dah kenalkan. Selepas rebutan alfa, nukleus anak mempunyai nombor proton iaitu Z tolak 2. Okay? Z nombor proton tu kita kena tolak 2. Nilai dia kita tolak 2. Dengan nombor nukleon pun sama, kita tolak dengan 4. Okay? Tolak dengan 4. Jadi bila kita tolak, dia hasilkan sebenarnya pergi mana? Ni pergi kepada helium. Terbentuk satu lagi helium. Contohnya ni. Okey, PO ni, PO polonium ke apa? PO.
Okey, 210 tolak dengan 4, 84 tolak 2. Jadi tinggal dia hasilkan unsur yang baru. Okey, plumbum 206 dengan 82 nombor protonnya. Pada masa sama ada zarah alfa dekat sini, helium. Okey, ini kita pergi kepada persamaan rebutan alfa. Kita pergi kepada beta pula. Okey, zarah beta ialah elektron yang bergerak pantas. Okey, elektron yang bergerak pantas. Dalam rebutan beta, sebiji neutron dalam nukleus yang tidak stabil terurai kepada satu proton dan satu elektron seperti persamaan berikut. Okey, ini kita ada satu nukleon, okey, satu neutron, okey, yang mana terbebas menghasilkan ini proton, okey, satu-satu, okey, proton dan satu elektron. Ni elektronnya kosong dengan negatif satu. Nukleon dia kosong, okey, yang bawah proton dia negatif satu elektron lah, okey. Ni. Jadi inilah zarah beta. Okay, proton yang terhasil kekal dalam nukleus manakala elektron akan terpancar keluar. Elektron akan terpancar keluar dengan tenaga kinetik yang sangat tinggi. Okay, sebagai zarah beta. Okay, inilah ni kan yang dia bulat ni. Ini adalah zarah beta. Okay, jadi persamaan am bagi rebutan bagi zarah beta adalah satu unsur. Okay, satu unsur kimia terbebas, kita kena tambah satu proton. Bila tambah satu, elektron pun terbebas. Okay, elektron terbebas. Tambah satu proton, okay, dia terbebas. Bila tambah satu, nukleus tu jadi tidak stabil, dia bebas satu elektron. Okay, sebab dia nak menghasilkan nukleus yang lebih stabil. Okay, jadi terbebas ni adalah elektron. Okay, jadi yang terbebas ni adalah tenaga, iaitu zarah beta. Okay, zarah beta. Ini proses. Okay, contohnya, okay, satu unsur kimia menghasilkan satu unsur kimia yang lain, iaitu nukleus yang lebih stabil pada masa yang sama terbebasnya elektron. Jadi elektron ni adalah satu tenaga, yang terbebas ni, satu tenaga radioaktif. Okey, ini bagi beta. Kita pergi yang ketiga. Ini lepas tu dah habis. Okey, persamaan bagi gamma pula. Sinar gamma ialah sinaran radioaktif, elektromagnet radioaktif pula. Okey, yang berfrekuensi tinggi. Sebab kita belajar dulu gelombang masa tingkatan 4, okey, sinaran elektromagnet ataupun elektromagnet frekuensi tinggi, ada frekuensi masing-masing kan. Okey, dalam rebutan gamma, suatu nukleus radioaktif yang tidak stabil. Okey, proses rebutan ni sebab dia tak stabil. Bila tak stabil, berlakulah rebutan. Okey, proses rebutan membebaskan tenaga lebihan menjadi lebih stabil. Okay, jadi proses rebutan tu dia akan menghasilkan tenaga juga. Okay, seperti yang ditunjukkan dalam rajah ni. Okay, jadi persamaan satu unsur terbebas pada masa sama ada zarah sinar gamma. Okay, sinar gamma. Okay, selepas rebutan gamma tiada perubahan nombor proton dan neutron. Tak ada perubahan. Kita tengok ni kan sama je proton dengan nukleon. Okay, sama, tak ada perbezaan. Okay, tak ada perbezaan, tetapi proses ni akan membebaskan tenaga. Okay, sinar gamma. Okay, sinar gamma. Nukleus kurang bertenaga selepas rebutan gamma. Kurang bertenaga sebab tenaga dia dah terbebas satu. Okay, terbebas. Okay, ni contoh nukleus radioaktif dalam keadaan teruja. Okay, teruja. Teruja ni macam dia aktif lah, aktif kan, aktif. Selepas berlaku rebutan, dia kurang aktif. Macam tu, teruja tu macam tu lah. Nukleus yang aktif, okay, aktif, dia tu uja kan, aktif, bertenaga. Selepas berlaku proses rebutan ni, okay, dia dah kurang bertenaga ataupun kurang aktif. Tetapi pada masa sama, proses ni terbebasnya sinar gamma. Okay, dalam rebutan radioaktif, okay, sesetengah nukleus dapat memancarkan lebih daripada satu sinaran. Misalnya, contohnya uranium. Okay, uranium memancarkan zarah alfa dan gamma. Okay, zarah alfa dengan gamma. Contoh persamaan rebutannya dan persamaan rebutan yang lebih ringkat adalah seperti berikut. Persamaan rebutan, ini, okay, uranium, okay, terbebasnya satu unsur yang lain. Lepas tu ada helium, ini adalah alfa, ini adalah gamma. Okay, jadi ada dua. Alfa, okay, dan ada gamma. Okay, jadi ada dua pancaran terbebas. Okay, pancaran inilah terbebas. Nanti kita belajar lepas ni. Terbebas yang juga ada tenaga haba. Okay, tenaga haba. Okay, ini contoh satu nukleus. Dalam satu unsur tu ada banyak. Okay, ada banyak.
Okey, banyak nukleus. Jadi banyak proses berlaku. Kita akan belajar selepas ni. Okey, setakat ni ada soalan? Ada soalan? Lebih kepada fakta, cikgu dah pergi basic kepada nukleus ataupun satu atom. Okey, dalam satu atom kita kena pasti dulu atom tu. Bila kita kena pasti, kita pergi detail pula kepada proses reputan radioaktif yang mana beberapa unsur iaitu yang berkaitan dengan radioaktif yang mana membebaskan 3 jenis tenaga, 3 sinaran radioaktif. Sinaran radioaktif tu adalah sumber tenaga. Okey, yang mana alfa, beta dan gamma. Okey, jadi perbezaan dia cikgu tunjuk tadi dekat okey, dekat sini. Okey, ni dekat sini. Okey, dekat sini. Okey, perbezaan alfa, beta dan gamma. Okey, alfa, beta dan gamma. Okey, setakat ni ada soalan. Kita nak pergi kepada soalan kuisis. Ada soalan tak? Ada soalan tak kelas? Tak ada. Okey, kehadiran kita adalah 19 orang. Cikgu akan bagi soalan kuisis. Okey, kejap. Soalan kuisis, kemudian baru cikgu bagi link kehadiran. Okey, 9.30. Ada 5 minit lagi. 5 minit lagi. Cikgu nak tengok soalan. Bagi soalan, kita tengok soalan dulu. Okey, kita pergi kepada soalan kuisis. Cikgu akan bagi link soalan kuisis dekat ruangan chatting. Bersiap sedia. Okey, ruangan chatting boleh mula masuk. Okey. Kuisis 195750 kod dia. Okey. Kita ada 19 orang setakat ini. Cikgu nak ambil air sekejap. Okey, kejap lagi cikgu tak paparkan kuisis, cikgu paparkan yang ni lah. Kod-kod nak guna kejap lagi masa menjawab. Okey, mana lagi? Masuk. Tak tahu dia berlaku betul je nak tahu. Tengok Zara. Betul. Nak tahu jenis apa tu? Jenis tindak balas alfa, beta, gamma, kita tengok apa yang terbebas. Okey. Kalau helium 42 itu adalah alfa, kalau beta kita ada tengok E, elektron ada negatif. Okey, itu adalah gamma. Okey, beta. Kalau gamma dia radiasi ataupun dia tak ada unsur baru tetapi dia ada sinaran radioaktif ataupun radiasi radioaktif iaitu sinaran gamma lah, guna simbol tu. Okey, jadi 3 tu kena pasti tindak balas dia. Okey. Okey, jadi kita mulakan kuisis. Setakat ni 17 orang masuk. Okey, boleh mula menjawab. Okey, pada masa sama nota dekat paparan tu cikgu tak hilangkan. Boleh
Okey, yang dah selesai, ada setakat ni 11 orang yang dah selesai. Okey, pergi pada ruangan chatting, cikgu ada masukkan borang kehadiran hari ini. Okey, pastikan kamu isi borang kehadiran. Borang kehadiran perlu diisi sebab cikgu nak isi kehadiran dalam laporan PDPR. Bermula hari Ahad, semua cikgu kena isi kehadiran. Okey, siapa yang hadir kelas perlu tik satu-satu. Okey, jadi untuk kelas fizik, setakat yang cikgu tengok dekat dekat mana ni? Dekat Google Meet ni 19 orang daripada 28 orang. Okey, 19 orang yang hadir. Okey, pastikan semua isi kehadiran. Okey, yang dah siap lah. Okey, setakat ni kita ada 14 orang yang dah siap, 15 orang yang dah siap. Okey, isi kehadiran sekarang. Okey, isi kehadiran. Okey. Jadi kalau tengok soalan yang dijawab tadi, ramai dapat menjawab dengan betul. Okey, dapat menjawab dengan betul. Okey, dapat menjawab dengan betul. Okey, cikgu paparkan dekat situ tu. Okey, ramai dapat jawab dengan betul. Okey, 78% accuracy. Okey, dapat menjawab semua soalan dengan betul, 79%. Tahniah. Okey, kita lebih kepada basic, iaitu pengetahuan. Okey, Irfan, Bazil, Muhammad siapa tu? Nombor 1 tu, Muhammad MUI. Okey. Okey, tahniah semua dah jawab, dah selesai menjawab. Okey, kalau kita tengok soalan, okey, kebanyakan 70. Okey, 60% ke atas. Tahniah lah. Okey, tahniah. Okey, ada soalan setakat ni? Sebelum kita tamatkan, isi kehadiran siapa yang dah isi kehadiran tengok. Setakat ni yang dah isi kehadiran berjumlah 17 orang. Okey, dah isi kehadiran. Pastikan semua isi kehadiran. Okey, jadi kelas kita pada hari ini setakat itu saja. Terima kasih banyak-banyak.
Next, kita akan pergi kepada separuh hayat. Akan ada pengiraan. Okay, next class. Okay. 17, 18, 19. Okay, tahniah. Dah 19 orang isi kehadiran. Tahniah semua. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Okay, kelas seterusnya. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Dan bye-bye.